17 Februari 2022 menarik hari ini. Takut untuk menegur? Makanan atau asap? Mana satu pilihan kita? Sebagai masyarakat, kita mempunyai hak untuk mendapat udara yang bersih, disiplin dan tanggungjawab. Inspirasi. Di sebalik tirai besi, dia mendalami kemahiran diri, cukup mengajarnya erti sebuah kehidupan. Assalamualaikum, selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itu adalah antara perkongsian menarik yang akan kami bawakan pada hari ini sepanjang 1 jam siaran kita 17 Februari 2022. Temankan kami berdua, saya Hanif Miswan dan saya Hazrina Kasim, dan kami juga mengharapkan agar hari ini baik-baik sahaja untuk anda yang pastinya dapat dijalani dengan sebaik mungkin. Kalau ada sebarang perencanaan tu aturkan agar ianya dapat disempurnakan dengan lancar. Hari ini kan Hanif, cuaca pagi ni memang cukup istimewa lah. Dengan redupnya, dengan rasa nyaman sejuknya. Rasa macam berat je nak kerja hari ini. Betul dan sepoi-sepoi bahasa katanya kan. Sepoi-sepoi bahasa. Alang-alang dah bercerita mengenai cuaca, keadaan pada pagi ini. Jom kita terus tinjau sebab mungkin ada perkongsian yang boleh kita kongsikan. Ini di laman sesawang met.gov.my ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kalau boleh kita tengok Rena di semenanjung Malaysia, ini perkongsian yang ialah kadang-kadang sebagai peringatan sebab sebelum ini kejadian banjir yang melanda itu kita mungkin agak tidak beringat, dan ini kalau kita saksikan di semenanjung Malaysia memang keadaan cuaca dilaporkan akan mendung, hujan di sekitar kawasan sepanjang hari ini pada 17 Februari hari Khamis. Okey, kita nak lihat dulu di kawasan Selangor ini sendiri, di mana kalau kita lihat akan di waktu pagi ini ada hujan di beberapa tempat dan di waktu petang pula ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Malam insya-Allah tak ada hujan. Dan itu di Selangor, dan kalau kita lihat di negeri yang lain terutamanya mungkin boleh kita tinjau di sekitar Pantai Timur di Kelantan. Ya, pada hari ini ini sekitar kawasannya terus. Kita lihat pada kawasan Pasir Mas, Machang, Kota Baru juga dilaporkan mungkin hujan pada hari ini pada waktu pagi, dan terus saja nasihat diberikan agar kita kalau boleh, kalau dah rancang aktiviti di kawasan terbuka ataupun di kawasan outdoor, keselamatanlah perlu kita jagakan. Kita sentiasa berwaspada, cakna dengan keadaan pada ketika itu. Baik. Dan ini menyentuh tentang keadaan cuaca di beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Kami juga nak bawakan pemerhatian penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan situasi kes COVID di negara kita. Semalam dilaporkan 27,831 kes baharu. Antara catatan yang tertinggi kes di negara kita. Dan pastinya untuk kategori 1, 2 dan 3 jumlah keseluruhan kalau kita lihat kat sini dari segi peratusannya. Untuk kategori 1 27.33%, kategori 2 72.32% dan kategori 3 0.21%. Tapi harus diingatkan juga trend pada ketika ini mereka yang berada pada kategori 2 kan Rina, selepas 2-3 hari dilaporkan boleh meningkat ke kategori 3 ataupun 4. Dan sebab itu peningkatan mereka yang masuk ke hospital dilaporkan semakin hari semakin tinggi. Belum di tahap yang membimbangkan, tapi mungkin kita seakan terlupalah. Kadang-kadang kita rasa kita berada di kategori 1 atau 2 dan kita bersenang lenang saja di rumah kan. Tidak melakukan pemantauan kendiri, kita anggap benda ni 5 hari habis. Tapi ada juga yang terpaksa dilaporkan ke hospital akibat daripada keadaan semakin terjejas. Dan pastinya anda juga perlu sentiasa berwaspadalah dengan keadaan yang berlaku ketika ini. Baik, kita terus nak lihat kes baharu mengikut negeri yang mana kalau kita lihat ketika ini di Perlis, di Kedah juga mencatatkan keputusan ataupun peningkatannya, dan juga di Selangor sendiri 6,647 kes dilaporkan. Dan mungkin ada yang terlupa juga kadar peningkatan konsisten dicatatkan di Sabah 5,082 kes sehingga mengakibatkan mungkin pada ketika ini meningkat. Dan perlu diingatkan juga di Johor kes juga agak tinggi dengan 2,606 dilaporkan semalam. Apatah lagi sekarang ini gelombang pilihan raya negeri sedang melanda di sana. Jadi berhati-hati, tak perlu takut, tanggungjawab perlu diteruskan.
tapi sentiasa berhati-hatilah. Itu saja. Dan kalau belum lagi mengambil dos penggalak, kita cadangkanlah untuk anda bersedia mengambilnya bagi tujuan untuk kesihatan diri anda juga. Dan kita nak ingatkan ini untuk diri kita jugalah. Setuju. Sentiasa berwaspada dalam keadaan sekarang ini. Bukannya kita sudah berjaya, tetapi perlu diingatkan masih lagi berusaha untuk kita melawan wabak COVID-19 ini. Okey, dan hari ini hari Khamis kita nak berikan inspirasi. Ya. Nak terus berikan satu lagi perkongsian yang saya kira boleh membuka mata lah di zaman yang sangat mencabar ini. Ada kisah anak muda di Malaysia ni yang berkelana akibat mungkin ingin mencari peluang di negara luar juga, tapi dalam masa sama ingin menebus kesilapan dan menjadikan satu minat ni sebagai kerjaya. Ya, menariknya jejaka yang kiranya berusia 33 tahun ini pernah melalui satu sisi hitam atau sisi gelap dalam hidupnya, tetapi tidak melihat ia sebagai satu alasan untuk dia tidak bangkit mencipta kejayaan pada hari ini. Hebat sebagai pendandan rambut di negara jiran di Singapura. Kita nak bersama dengannya, tapi sebelum itu kita saksikan sedikit perkongsian mengenai jejaka yang dimaksudkan ini. Silakan. Ibarat membuka pekung di dada. Namun, bagi Nur Iskandar Saleh, 33 tahun, dia tidak malu berkongsi kisah silamnya yang syarat dengan pengajaran khusus buat anak muda. 3 kali dimasukkan ke penjara dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Bekas banduan ini nekat untuk berubah dan mahu memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia dipenjarakan atas kesalahan mencuri motosikal, menyamun serta terlibat dengan kes-kes jenayah yang lain. Hikmah hukuman tersebut, Iskandar sempat mempelajari kemahiran dandanan ketika di dalam penjara dan kini dia mampu menjana pendapatan dalam bidang itu. Berdepan dengan pelbagai kecaman dalam usahanya memperbaiki kehidupan, jejaka yang berasal dari Johor ini menganggap segala kata-kata yang dilemparkan kepadanya adalah kekuatan untuk dia terus bangkit dan membuktikan kejayaannya di masa akan datang. Dia tidak mahu lagi menoleh ke belakang, hanya ingin membina kembali kehidupan dan menumpukan sepenuh perhatian terhadap kerjaya yang diimpikan. Bagai ada sinar di hujung terowong, penghijrahannya memberi kehidupan yang dirasakan cukup manis walaupun terdapat pelbagai dugaan yang harus ditempuhi. Baik, itu tadi sedikit kisahlah daripada adik Nur Iskandar Saleh ini. Kita nak bawakan pemerhatian anda untuk bersama dengan Nur Iskandar ketika ini yang sudah pun berada secara atas talian. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iskandar, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kabarnya di Bedok, Singapura sekarang ni? Ya, betul. Sama-sama. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan perkongsian pekerjaan yang anda lakukan pada ketika ini dan kisahnya bagaimana boleh ke Singapura pula dengan melakukan pekerjaan ini, Iskandar. Assalamualaikum semua. Mulanya saya masuk Singapura ni sebab saya nak cari kehidupan baru, nak bekerja, nak cari kehidupan baru lah. So saya bermulanya masuk ke Singapura ni nak macam mana saya dah cuba duduk dekat Malaysia untuk cari kehidupan kat sana, tapi banyak benda yang menghalang saya. So saya cuba berhijrah ke Singapura untuk cari kehidupan baru ni dengan pengalaman yang saya ada, pengalaman untuk jadi seorang tukang gunting rambut. Saya gunakan semua tu kat sini lah. Baik, Iskandar, kita juga difahamkan bahawa sebelum ini Iskandar pernah melalui satu episod hitam dalam kehidupan. 3 kali berada di tirai besi, pastinya atas kekilafan dan juga kesalahan yang dilakukan itu. Boleh tak kalau kita nak imbas sedikit dari segi kehidupan sewaktu berada di tirai besi? Bagaimana mungkin ia menjadi satu titik perubahan dalam hidup Iskandar sendiri untuk menjadi siapa Iskandar pada hari ini? Boleh cerita sikit tak? Saya mulanya start rasa macam nak
berubah daripada yang tak apa yang saya lakukan sebelum ni berpunca daripada saya uh, mahukan sesuatu yang saya tak mampu, tetapi saya terpaksa buat benda-benda yang tak betul lah, mencuri, menyamun, apa semua, sampaikan saya ditangkap sampai kena tangkap dan masuk ke dalam penjara. Dan daripada situ saya belajar macam mana nak disiplinkan diri, macam mana nak buat diri kita jadi lagi bagus, nak jadi lagi baik. Saya bercampur cari orang-orang yang bagus lah untuk saya follow, untuk saya jadi orang yang disiplin. So saya gunakan masa yang bagus untuk belajar, dan saya macam gunting rambut. Saya gunting rambut juga separuh daripadanya saya belajar adalah kat dalam penjara. Bukan sepenuhnya lah, separuhnya saya belajar daripada penjara. Dan bila saya balik daripada penjara, saya belajar lagi dengan kawan, dengan kedai kawan untuk dapatkan ilmu tu lah. Dan ilmu tu sekarang saya gunakan untuk saya bekerja kat Singapura sekarang ni. Ya. Iskandar, kalau boleh dikongsikan sebab awak pengalamannya lain kan, sampai 3 kali masuk ke penjara. Kemudian mungkin ada sesuatu yang berlaku sehingga boleh menjadi titik perubahan, turning point untuk tak nak ulang lagi dah tak nak dah ada kehidupan yang tu, nak ada kehidupan baru. Mungkin kalau ada sesuatu yang boleh dikongsikan, Iskandar. Salah satu daripadanya yang menyebabkan saya nak berubah, kekuatan daripada keluarga, daripada kawan-kawan yang bagus, dan daripada diri sendiri juga pun. Ia juga mungkin dulu saya buat jenayah, saya buat bukan sekali tapi saya buat ulang, dan still sama juga. Saya tak boleh berjaya dengan apa yang saya buat sebab benda tu salah kan. So kebanyakannya yang buatkan saya nak rasa berubah, nak cari kehidupan baru adalah daripada orang tua saya, daripada diri saya sendiri, daripada kawan-kawan yang bagus. Macam tu juga. Dan saya jadi orang yang jahat, jadi orang yang buat jenayah, jadi orang yang mencuri pun saya tak salahkan kawan-kawan saya tak salahkan siapa-siapa. Itu atas diri saya sendiri saya rasa, sebab salah satunya daripada apa tahu, daripada macam kita tak mampu nak memiliki sesuatu macam mana yang orang lain ada, tapi kemahuan lebih daripada kemampuan. Jadi itu adalah silap saya yang dulu lah. Dan daripada situ saya bukannya jadi saya nak berubah, dan saya jadikan tu salah satu macam saya punya kekuatan juga untuk berubah. Okey. Mungkin Iskandar, kalau lihat awak ni boleh dianggap sebagai antara individu yang sangat beruntung dan juga bertuah lah. Kerana ada setengah orang apabila mereka ni nak berubah dan terhenti di separuh jalan kerana tidak mendapat sokongan sama ada daripada keluarga ataupun rakan-rakan. Tapi mungkin perubahan ini juga atas dasar sokongan daripada keluarga dan juga ibu bapa sendiri. Mungkin Iskandar boleh kongsikan. Semangat untuk berubah macam tu kan? Ya. Ya. Sebenarnya memang sebab macam yang saya cakap, saya dah cuba buat benda yang tak betul. Mungkin benda tu kita tak boleh jadikan satu kejayaan juga sebab benda tu tak betul kan. So apa yang buat saya kuat sampai hari ni, kedua ibu bapa saya lah. Dan macam untuk nak bagi semangat kat orang luar tu, mungkin perjalanan hidup saya dengan orang-orang lain tak sama. Betul. Mungkin diorang ada cabaran hidup diorang yang berbeza. Saya ada cabaran hidup saya yang berbeza. Tapi walaupun kita bekas seorang banduan, bekas penjenayah, banyak orang-orang yang mengata kat belakang, jangan putus asa, jangan down. Jadikan tu sebagai satu pembakar semangat untuk berubah. Disiplin, jangan malas, jangan putus asa. Kena selalu disiplinkan diri lah. Betul. Untuk jadi lagi kuat. Betul. Saya tak pandai nak explain macam mana orang lain cakap bagus lah. Tapi saya rasa saya
tak pun berjaya macam mana yang saya nak sekarang ni, tapi sekurang-kurangnya saya berpuas hati dengan Betul. apa yang saya cuba buat untuk diri saya. Ada sesuatu yang diusahakan lah. Iskandar, okey. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan apa yang anda usahakan pada ketika ini. Kabarnya menyewa kerusi di sana kan. Dan kalau kita tengok TikToknya, ada pemain kebangsaan Singapura, Betul. Faris Ramli, semualah gunting rambut dengan awak kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang anda sedang usahakan di sana, bagaimana dengan menyewa di sana dan modus operandinya? Oh, saya dekat sini boleh dikatakan kerja komersial lah, komersial. Makan gaji lagi, saya masih bekerja dengan orang lagi. Okey. Ada admin yang uruskan saya kat sini. Saya masih bekerja lagi lah, tapi insyaAllah satu hari nanti saya akan balik ke Malaysia juga untuk buka bisnes sendiri lah. InsyaAllah. Bulan 8 tahun lepas saya dah run satu kedai kat sana. Family saya yang uruskan. So mungkin this year insyaAllah saya cuba untuk uruskan perniagaan saya kat Malaysia dan saya akan balik Malaysia. Amin. Baik. Kita doakan kita doakan semoga impian Iskandar untuk mengusahakan perniagaan sendiri di Malaysia ni tercapai dan dapat pulang semula ke pangkuan keluarga. Betul. All the best ya. Jaga diri Iskandar. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Salam. Baik, itu dia Nur Iskandar Saleh. Memang memberikan inspirasi lah. Tak sempat saya nak tanyakan apa gaya rambut sesuai. Boleh saya gayakan nanti. Nantilah kita akan bawa dia datang sini. Baik, itu kisah Nur Iskandar Saleh yang pastinya dapat memberikan inspirasi kepada mereka di luar sana. Kadang-kadang kita sedar diri kita ni ada kekurangannya, ada kesilapan yang pernah dilakukan, tapi kita takut untuk berubah kerana pandangan masyarakat itu sendiri. Yang kadang-kadang memberikan satu persepsi yang negatif, manusia ni tak boleh nak berubah. Baik, kita tinggalkan kisah Iskandar itu. Sekejap lagi kita nak kembali semula ke Malaysia hari ini. Nak bawakan satu lagi perbincangan topik yang saya kira menarik juga perhatian ketika ini. Yang ini semua kena berubah, semua ada hak untuk dapatkan udara yang bersih. Kita berhenti seketika, teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Saya Hanif Yusof dan juga Rina masih lagi bersama dengan anda. Dan sekarang kita nak berikan satu topik perkongsian utama pada pagi ini. Ini memang hak semua masyarakat lah, Rina, kan? Ya, setuju. Dan pastinya bila menyentuh tentang hak, kita nak bercakap tentang hak asasi manusia yang perlu dilindungi adalah untuk mendapat akses persekitaran yang bersih, segar dan juga lestari. Tapi hakikatnya, bila kita berada di tempat awam, ada dalam kalangan individu ataupun masyarakat yang mempunyai tabiat merokok ini, kadang-kadang tidak mengindahkan dari segi perasaan dan juga keprihatinan mereka terhadap mereka yang tidak merokok. Jadi kepada rakan-rakan kita yang mungkin merokok di luar sana, ini bukan nak mencari salah, tapi untuk pemahaman dengan lebih lanjut lah, berkenaan dengan hak kita semua ni lah. Untuk itu kita nak bersama dengan Encik Wan Azrin Izani Wan Muhammad Zain, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Mobilisasi Komuniti Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rina dengan Hanif. Selamat pagi. Baik, Cik Azrin, boleh kita panggil Cik Azrin? Boleh, tidak ada masalah. Ini menyentuh tentang hak kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih. Dan ini ada perkaitannya dengan sekelompok ataupun sebilangan individu yang menjadi perokok tegar ini. Dan kita difahamkan sebelum ini, beberapa tahun yang lalu sudah pun diwartakan berkenaan dengan peraturan ataupun kawasan larangan tidak boleh merokok, terutamanya di premis makanan. Namun saya percaya, bukan saja pengalaman saya, Hanif juga dan mungkin penonton Malaysia hari ini, seolah-olah ia tidak diendahkan lagi, seolah-olah telah berkubur peraturan tersebut. Bagaimana situasinya? Adakah sikap kita sendiri ataupun bagaimana, Cik Azrin? Okey. Terima kasih pada Rina dan Hanif. Soalan yang saya rasa cukup jackpot lah begini kan. Tapi saya akan fokus lebih kepada, saya melihat, kita melihat di bahagian pendidikan kesihatan, aspek penguasaan ini is the last resort sebenarnya. Dalam kita ni. Tapi kalau saya boleh menggunakan satu analogi, kalau kita melihat peraturan jalan raya, pemakaian topi keledar ataupun tali pinggang, benda ni telah pun dikuatkuasakan sejak sekian lama. Kita punya
topik keledar sejak tahun 1969. Tapi masih ada mereka yang menunggang motosikal dan tidak mengenakan helmet dengan betul. So, kalau kita relate dengan situasi merokok, peraturan larangan merokok di tempat makan ni sejak tahun 2020 lebih kurang ataupun 2019. Tapi kita melihat seperti mana kata Rina dan Hanif tadi, masih ada lagi mereka segelintir. Bila kita sebut segelintir, perokok di Malaysia ni mengikut data daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019 cuma ada 21% saja lebih kurang. 21%. Tetapi yang majoriti kita adalah bukan perokok. So bila berbalik pada soal soal kita kata hak asasi. So saya teringat ada satu cendekiawan dia pernah kata, kita sebenarnya dunia yang kita ada hari ini bukan milik kita, tapi kita sebenarnya pinjam daripada anak-anak kita. Setuju. So pulangkan balik dunia ni dalam keadaan yang sebaiknya. So bila dalam keadaan pandemik semasa, bila dengan COVID dan sebagainya, bila kita terpaksa memakai pelitup muka dan sebagainya, betapa kita rasa nak sangat kita atmosfera udara yang bersih, tidak ada virus, tidak ada apa. Jadi kalau kita ada kesedaran yang sama, bila kita memakai pelitup muka untuk menyaring supaya tidak ada patogen masuk ke saluran pernafasan kita, tidakkah ini sepatutnya menjentik jiwa kita, terutama bagi para perokok, agar tidak merokok di depan orang lain supaya udara yang dihirup oleh orang lain itu tidak dicemari. Sebab konsepnya adalah sama. Kalau COVID, kita risau virus akan masuk ke paru-paru kita dan akan merosakkan. Dan mengikut kajian WHO dan di peringkat antarabangsa pun, mereka yang merokok akan lebih terdedah kepada risiko jangkitan COVID yang lebih teruk. Kerana dia dalam kita punya dinding paru-paru ni, dia ada satu reseptor yang dipanggil ACE, ACE2, yang mana ACE ni dia lebih terdedah bagi mereka yang perokok. So mereka ni akan lebih terdedah kepada untuk mendapat jangkitan COVID yang lebih teruk. Dan tabiat merokok ini sendiri, kalau kita nak kata, dia satu tabiat yang bukan sahaja merosakkan diri perokok sebagai perokok primer tapi akan ada secondary smoke, perokok pasif, yang mana mereka yang berada di sekeliling kita yang kita panggil perokok pasif, dan juga dia akan ada third hand smoke. Third hand smoke ni adalah residu daripada sisa-sisa kimia yang ditinggalkan. Maksudnya selepas, katalah di sini ada perokok sebelum ni setengah jam, kita tak tahu kan, setengah jam sebelum ni, kesan perokok tu masih ada dan mungkin akan ditinggalkan berbulan-bulan pada furniture, pada langsir dan sebagainya. Itu kesan kepada layer ketiga tu dia akan pergi pada layer dan ketiga, yang mana kesannya mungkin lebih teruk daripada mereka yang merokok. Maknanya kita kena lihat daripada aspek hak asasi. Jangan fikir sahaja bahawa perokok mempunyai hak asasi untuk merokok, tapi fikirkan kesihatan juga adalah hak asasi, udara bersih juga adalah hak asasi, dan juga bila kita telah mendapat penyakit, mereka yang perokok ke tidak merokok ke, bila perlu dapatkan akses perkhidmatan kesihatan, mereka perlu diberikan hak yang sama. Itu juga haknya. So dan kalau kita tengok dari segi kos bebanan sakit itu, mengikut satu kajian yang dijalankan oleh Al-Junaid pada tahun 2007. Kos merawat seorang perokok di hospital pada tahun 2004 nilainya hampir 56,000 seorang. Wow, okey. Cik Azrin, kita tinggalkan dulu fakta tersebut. Banyak sekali muka mati kita, tapi sebenarnya kita ingin dapatkan satu bingkisan ini. Ini berkaitan dengan tinjauan kepada orang ramai dan juga satu eksperimen sosial berkenaan dengan hal merokok di tempat awam ni. Kita saksikan terlebih dahulu. Isu merokok di tempat awam bukanlah isu baru, malah kian hangat diperkatakan. Banyak tempat termasuk premis-premis utama, restoran atau gerai sudah semakin rancak dengan amalan tidak sihat ini. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mempergiatkan lagi aktiviti penguatkuasaan larangan merokok khususnya selepas peralihan fasa pemulihan negara. Namun, masih ada lagi segelintir masyarakat yang bersikap endah tak endah dengan usaha ini.
Baik, sekarang saya berada di Jalan Memandang, Ampang, Selangor dan seperti mana yang anda lihat di belakang ini merupakan kawasan khusus bagi mereka yang merokok. Satu inisiatif yang sangat baik saya kira kerana ini bagi mengurangkan risiko kepada pencemaran bau dan udara selain daripada mengurangkan risiko kepada mereka yang tidak merokok. Tapi saya ingin membuat sedikit pemerhatian di beberapa lokasi ataupun kawasan tumpuan awam yang lain tentang kesedaran mereka berkenaan dengan larangan merokok di tempat awam. Sepanjang tinjauan dilakukan, kurang dari setengah jam, sudah ada 3 orang yang merokok di kedai makan. Cuba anda bayangkan berapa ramai lagi yang akan melakukan tabiat yang sama di kedai yang beroperasi lebih dari 12 jam sehari. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang berhasrat untuk membawa anak-anak ke kedai makan? Ada juga salah seorang daripada pemilik premis yang mengakui kedai mereka adalah kawasan larangan merokok. Ini buktinya. Nak tanya, dekat sini boleh merokok? Boleh rokok tak? Oh, tak boleh. Customer nak kena instal di sini. Sejurus mendengar kenyataan tersebut, saya melihat persekitaran premis berkenaan nyata sekali indah kabar dari rupa. Sisa rokok dilempar begitu sahaja. Puntung rokok yang dibuang merata-rata menjadikan persekitaran kaki 5 kelihatan sangat kotor. Bagaimana pula dengan pandangan orang ramai berkenaan isu ini? Sebelum ni ada juga tegur, tapi kadang-kadang ini kan macam tempat public, dia orang agak marah lah. Jadi dia orang tak terima lah kalau kita tegur. Dia rasa macam itu hak dia lah. Itu hak dia. Tempat awam tu, kalau tempat tu kawasan larangan merokok, memang tak sepatutnya merokok lah. Kerana mesti ada sebab dia tak benarkan merokok kat situ. Tapi kalau kawasan awam tetapi boleh merokok, why not? Because I'm a smoker as well. Tapi macam Encik sendiri melihat pada keadaan situasi, kalau ada kanak-kanak di kawasan sekeliling tu macam mana? Walaupun tak ada larangan merokok, tetapi kalau majoritinya adalah orang yang tidak merokok dan ada anak-anak, I think as a smoker we should refrain lah pergi somewhere else lah kalau nak merokok. Because kita we live by the majority kan. So kalau majoriti tak merokok, kita merokok situ, I think it's not fair lah. Kalau nak isap rokok apa semua tu elok isap dekat tempat yang jauhan sikit lah daripada orang awam kan. Takut ada yang mengandung ke apa kan, elok lah semua tu. Macam abang sendiri, abang buat macam mana? Saya kalau nak isap vape ke apa ke, saya cari tempat lah, tempat yang okey kan, tak ada orang ke apa, baru saya isap. Baik, berdasarkan maklum balas yang diterima daripada orang ramai, ada yang bersetuju sekiranya tindakan dilakukan ke atas mereka yang melanggar peraturan. Dan bagi mereka yang perokok tegar, mereka beranggapan bahawa tindakan mereka adalah benar bergantung kepada situasi dan keadaan sekeliling. Walau bagaimanapun, ini semua bergantung kepada sifat kemanusiaan itu sendiri dan bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai masyarakat di dalam lingkungan majoriti. Baik, terima kasih Asri atas laporannya. Jelas ianya membuka mata kita lah kan tentang realiti. Okey, teorinya, peraturannya memang tak boleh merokok di tempat premis terbuka, tapak awam, perlu ada etikanya. Tapi itulah realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Dan Cik Azrin, mungkin juga kita boleh sentuh apabila mengatakan bahawa kita mempunyai hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Pastinya dalam situasi ini, jika berdepan dengan kumpulan perokok, agak sukar sebenarnya kita nak jalankan tanggungjawab kita yang punya hak untuk udara bersih ini. Nak menegur itu satu hal. Dari segi caranya, dari segi tindak balas daripada perokok itu sendiri, kita pun takut juga. Kadang-kadang tersalah tegur, boleh menyebabkan situasi ataupun insiden yang lain. Sebab pernah berlaku di Calang sebelum ini. Apabila pengusaha restoran menegur pelanggan dan akhirnya berlaku pergaduhan. Bagaimana adab yang sebetulnya? Sebab kita bukan boleh keluar kompaun pun, Cik Azrin. Okey, saya suka melihat seperti mana, sebab saya sebagai pengamal dalam bidang promosi kesihatan, yang mana dalam promosi kesihatan kita ada aspek yang mana kita ada advocate dan juga kita seboleh-bolehnya facilitate usaha untuk kita memperkasakan
orang awam. Orang awam ni termasuk perokok. Okey. Dan kita melihat perokok ni bukan alien, bukan alien, bukan satu makhluk asing. Dia ada dengan kita, dia adalah ahli keluarga kita, dia kawan kita, dia rakan sekerja kita dan sebagainya. Tapi kena ingat, mereka kena ingat seperti mana Rina sebutkan tadi. Saya suka sebab Rina disuka ulang-ulang mengenai hak bukan perokok untuk udara bersih dan sebagainya. Hak udara bersih bukan hanya untuk mereka yang bukan perokok, malah perokok juga. Sebab dia perlukan udara bersih tu untuk membakar rokok dia. Kan udara kita ada oksigen dan nitrogen. Tak boleh terbakar pula. Tak boleh bakar. That's the logical thing. Okay. Tapi bila kita melihat kepada aspek kalau kita menyentuh penguatkuasaan, saya telah berikan analogi tadi yang mana kalau kita letakkan undang-undang sekalipun, dia adalah satu tindakan last resort. Sebab kalau kita berada di jalan raya, takkan kita nak tunggu bila ada polis baru kita nak perlahankan kenderaan kita. Maksudnya dia bergantung pada disiplin diri kita. Okey, yang baru-baru ni saya tertarik sebab semasa di Geneva, semasa Perhimpunan Agung WHO, yang mana Menteri Kesihatan kita Khairy Jamaluddin, dia telah menyentuh bahawa Malaysia akan bergerak ke arah generational endgame, yang mana mereka yang lahir tahun 2005 dan ke atas, yang mana tidak pernah terdedah kepada mereka ni dibenarkan untuk membeli rokok dan sebagainya, mereka ni tidak akan dibenarkan sama sekali untuk ni lah. Tetapi mereka yang di luar generation ini masih boleh membeli rokok dan sebagainya lah. Dan berbalik pada itu, pada tahun lepas, pada tahun 2021, pada 11 November, yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Yang mana di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ni juga reflecting kita bergerak dalam fasa pemulihan, dan sekarang ni insya-Allah kita akan bergerak ke fasa endemik. So bila berbalik pada fasa endemik, kita nak perkasakan komuniti, kita nak perkasakan orang awam di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat supaya mereka mempunyai kawalan kesihatan kendiri. Sebab bila kita from the pandemic we learn that kita tak boleh menyerahkan penjagaan kesihatan ni bulat-bulat kepada autoriti. Sebab dia berbalik kepada diri kita. Dan sanggupkah kita untuk melihat insiden-insiden di mana hospital kita dipenuhi dengan mereka yang COVID dan sebagainya. So kalau sikap yang sama ada pada diri kita, kita tidak mahu kita sebagai breadwinner, saya, Hanif, Rina ni breadwinner pada keluarga, kita ni terjejas dan anak-anak kita akan merana di rumah, tidak dapat makan dan sebagainya kerana kita tidak dapat pergi kerja ataupun terlantar di hospital, tidak mendapat kasih sayang seorang bapa dan sebagainya. Jadi itu yang perlu ada dalam diri seorang perokok lah bagi saya. Dan kedua, mereka yang berada di sekeliling perokok, isteri, anak-anak ataupun rakan sekerja, so boleh tegur mereka ni, walaupun ada insiden-insiden tertentu, mungkin segelintir yang diviralkan, yang ditularkan, ada yang ditampar dan sebagainya. Tetapi bagi saya repercussion tu menunjukkan aggressiveness tu adalah pada sikap perokok. Adakah kenapa mereka tidak boleh ditegur? Okay, dan kita cuba beritahu dengan cara yang baik. Sebab tu di dalam kempen Speak Out ni kita telah letakkan tegur dengan cara berhemah, mulakan dengan niat yang betul. Dan niat kita nak berpokok, bang, di sini ada kanak-kanak, di sana ada orang mengandung, orang tua dan sebagainya. Kalau boleh, abang jangan merokok di sini. Tapi kalau masih tidak boleh terima itu, dan yang selain pada itu juga, kita juga sediakan di KKM, kita sediakan saluran untuk orang awam membuat aduan kepada kami, yang mana boleh menggunakan talian 03-888 8892-4530 ataupun boleh juga salurkan aduan kepada 010-860-8949. So boleh berhubung dan boleh maklumkan jika berlaku kesalahan-kesalahan ini. Sebab ini kita kata seolah-olah langkah yang terakhir kita maklumkan kalau kita tidak mampu untuk menegur lah. Baik. Itu dia kewajaran sebenarnya untuk menegur mereka ini boleh dilakukan dengan cara yang berhemah. Tapi kalau rasa takut-takut, Hanif, kita telefon sajalah ya. Mengadu je lah. Mengadu sajalah. Cik Azrin, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita akan panjangkan lagi perbincangan ni. Tapi sebelum saya tutup, Cik Azrin minat bola sepak tak? Oh, minat. Okey. Pada peminat-peminat pasukan Liverpool, antara kehebatan
Mo Salah dan juga Sadio Mane ni dalam bola sepak bukan sahaja kerana skillnya, tapi sebab mereka tak isap rokok, mereka tak ambil alkohol. Yes. Jadi itu gaya hidup yang sihat. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Malaysia Hari Ini. Terima kasih terus bersama kami di Malaysia Hari Ini, dan sekarang kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan kemuliaan untuk kita mengangkat martabat guru, dan untuk itu kita ingin bersama dengan Ustaz Elyas Ismail, pendakwah selebriti kita, untuk berbicara berkenaan dengan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Angkat martabat guru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz ya? Kita untuk berbicara. Sihat, alhamdulillah. Ya. Ustaz, mungkin boleh kita mulakan pada pagi ini dengan bercerita mengenai guru. Ialah kita faham memang guru ni adalah ibarat pelita yang menerangi kegelapan. Mungkin Ustaz sendiri boleh kongsikan berkaitan dengan pengorbanan dan jasa guru kepada kita, Ustaz. Faham memang guru ni adalah... Ya, terima kasih Hanif. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hidup ni Hanif, siapalah kita, siapalah saya, siapalah Hanif tanpa guru dalam kehidupan kita. Maka salah satu daripada cara untuk kita nak mendapat keberkatan dalam hidup ni adalah dengan kita memuliakan guru itu sendiri. Cara untuk memuliakan guru ni banyak. Antaranya adalah dengan kita mentaati segala apa yang diajarkan oleh guru kepada kita. Dan juga dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebutkan, iaitu dengan kata Nabi, bukanlah dari kalangan umatku siapa yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak memberikan hak kepada para guru. Jadi salah satunya adalah kita dengan menyantuni para guru, dengan sedikit sebanyak kita nak menyediakan keselesaan kepada para guru-guru kita dengan menyediakan penginapan atau kediaman untuk para guru, khususnya untuk pusat pendidikan Al-Itqan yang berpusat di Pulau Pinang ini. Baik, Ustaz, mungkin kita boleh ni, Ustaz berada depan kaca televisyen ke? Sekejap, boleh sekejap ya. Kalau boleh kurangkan. Sambil-sambil itu kita nak berbicara berkenaan dengan pusat pendidikan Al-Itqan ini bersama dengan Ustaz Elyas Ismail, untuk kita berbicara mengenai kemuliaan guru, dan kabarnya ada juga yang ingin diberikan sumbangannya. Untuk itu anda boleh lihat saja di bawah ini sumbangan yang boleh terus diberikan untuk kita memuliakan. Jadi Ustaz, kalau dah bersedia, mungkin kita boleh teruskan Ustaz dengan perkongsian untuk kita membalas jasa insan bernama guru ataupun cikgu ni Ustaz. Mungkin kita boleh teruskan Ustaz. Ya, terima kasih. Maaf sebentar tadi ya. Agama kita mengajarkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Apa maknanya? Jadilah kamu ni orang yang berilmu, ataupun orang yang belajar ilmu, orang yang mendengar ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Namun kita diajarkan jangan jadi yang kelima. Apa maknanya yang kelima? Guru pun tidak, mendengar pun tidak, belajar pun tidak, ataupun mencintai pun tidak. Jadi maknanya salah satu kita kalau tak dapat jadi cikgu, jadi guru pun, jadi orang yang mencintai, menyayangi para guru pun cukuplah. So cara kita nak zahirkan bagaimana ni terhadap para guru ni, mungkin kita dapat menghulurkan sumbangan kita, yang mana sekarang ni pusat pendidikan Al-Itqan di Pulau Pinang ini sedang dalam usaha mengumpul dana kira-kira RM8 juta ringgit. Saya ulang, RM8 juta ringgit untuk kita nak bina kuartus guru dan kaki tangan pusat pendidikan Al-Itqan ini, yang mana kita menyasarkan RM8 juta itu bukannya apa, kira-kira kita nak dalam 40 unit kuartus untuk nak dibinakan para guru dan staf di pusat pendidikan Al-Itqan ini, insya-Allah. Itu betul. Ustaz mungkin boleh kongsikan terus bagaimana cara untuk kita membantu dalam usaha yang sangat mulia ni Ustaz?
Ya baik, untuk pengetahuan semua, kediaman para guru ataupun kaki tangan Pusat Pendidikan Al-Itqan ini, insya-Allah padanya ada 3 bilik tidur, 2 bilik air, ruang tamu, ruang makan, dapur dan juga kawasan jemuran. Bagi anda yang nak berwakaf, kaki persegi pun boleh, hulurkan sumbangan anda dalam pelbagai bentuk pun boleh. Juga anda boleh ke laman web yang tertera pada paparan skrin pada waktu ini, ataupun boleh saja hubungi jika anda nak tahu maklumat lanjut. Nombor telefon ada, laman web pun ada. Boleh kita berinfak, kita bantu. InsyaAllah Hanif, kita dalam hidup ni nak jadi cikgu, nak jadi guru. Maaf ya sekejap. Boleh kita berinfak, kita bantu. InsyaAllah Hanif, kita nak mengajarkan ilmu, nak mendidik anak-anak murid ni kadang kita tak mampu. Dan ini kepada tak mampu nak mengajar anak-anak murid, anak-anak pun nak mengajarkan ilmu. Tapi insyaAllah dengan cara kita dapat membantu para guru ini, mudah-mudahan ianya dapat sedikit sebanyak insyaAllah pahalanya itu insyaAllah macam pahala para guru jugalah. Para guru ini Ustaz, mungkin sebagai penutupnya, antara kelebihan yang boleh dikongsikan dan dana yang masih lagi diperlukan, dan mungkin orang ramai boleh terus digesa untuk bersama-sama Ustaz, silakan. Mungkin sebagai penutupnya, antara kelebihan saya difahamkan setakat ni kita ataupun Pusat Pendidikan Al-Itqan telah pun meraih atau berjaya kumpul RM800,000 lebih. Jadi maknanya kita masih perlukan lagi 7.19 juta ringgit lagi untuk nak mencapai hasrat 8 juta ringgit yang kita perlukan untuk pembinaan kuartus guru dan kaki tangan Pusat Pendidikan Al-Itqan ini. Jadi kita mengharap dan kita membuka peluang pada penonton-penonton MHI pada hari ini. Jom sama-sama kita kongsi rezeki, kita kongsikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini untuk apa? Untuk keselesaan para guru-guru di Pusat Pendidikan Al-Itqan ini. Mudah-mudahan mereka hidup selesa, dapat menyampaikan ilmu, kita tumpang pahala nanti insya-Allah. InsyaAllah, itu juga harapan kami di Malaysia hari ini. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya Ustaz ya. Amin, amin insya-Allah. Baik, itu dia Ustaz Elias Ismail, pendakwah selebriti bersama dengan kita berbicara berkenaan dengan memuliakan guru dengan berinfak. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada perkongsian dari meja media sosial untuk kami bawakan kepada anda. Hanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini, dan pastinya kita nak bawakan anda di meja media sosial. Ini kisah yang berlaku di Kota Baru. Seorang wanita ditemukan mati dalam keadaan leher terputus, dipercayai ditetak oleh anak tirinya dengan menggunakan parang di kampung dalam senduk jerit di Gua Musang petang semalam lah. Dan pastinya berkata suspek berusia 39 tahun merupakan pesakit mental. Selain penagih dadah itu tampil ke balai polis menyerah diri selepas kejadian tersebut. Okey, itu di Gua Musang, dan kita nak ke utara. Ini antara video yang sedang menggegar dan juga tular pada ketika ini berkenaan dengan kebakaran yang dilaporkan berlaku di Jalan Baru Syed Omar di Perlis malam tadi. Dan ianya juga kalau kita lihat pada video ini membabitkan seorang mangsa yang sedang berjalan keluar daripada kereta yang sedang terbakar tersebut, dan dipercayai 80% terbakar dan juga keretanya 90% terbakar. Punca kebakaran masih lagi disiasat dan mangsa telah pun dikejarkan ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Ya, okey, itu sedikit perkongsian di meja media sosial kami. Dan sekarang kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan rangkuman yang berlaku di luar negara yang disediakan oleh wartawan Afiq. Jom kita saksikan. Silakan. We simply cannot accept even the possibility of such a disastrous confrontation. I will remain fully engaged in the hours and days to come. Ancaman konflik antara Rusia dan negara barat berhubung krisis Ukraine semakin mendapat perhatian dunia. Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres, memberi amaran agar situasi tegang yang kian memuncak itu dapat segera diredakan.
Tindakan Rusia menempatkan lebih 100,000 askar di sepanjang sempadan Rusia-Ukraine telah dianggap sebagai satu ancaman keselamatan oleh pihak Amerika Syarikat dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kabar angin bahawa Moskow akan melancarkan serangan ke atas Ukraine pada bila-bila masa minggu ini turut tersebar secara meluas. Atas faktor keselamatan, beberapa negara seperti Kanada, Australia dan Jepun telah menggesa rakyatnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Malaysia dan Brunei secara dasar bersetuju untuk melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat bagi pergerakan rentas sempadan antara kedua-dua negara. Persetujuan itu dicapai hasil perbincangan antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan, Brunei. Penggunaan MySejahtera dan BruHealth di kedua-dua negara turut diiktiraf bagi memudahkan integrasi sistem dan penggunaan oleh kedua-dua rakyat Malaysia dan Brunei. Malaysia sebelum ini telah melaksanakan VTL dengan Singapura dan bersetuju untuk pelaksanaan inisiatif itu dengan Indonesia. Ribuan tanglung menghiasi langit di daerah Pingsi, Taiwan bersempena dengan Pesta Tanglung. Saban tahun, festival tersebut menjadi majlis keramaian terbesar yang diraikan di seluruh pulau pada hari ke-15 kalender Cina. Selain rekaan tanglung pelbagai bentuk, Pesta Tanglung Taiwan turut diserikan dengan perarakan kereta berhias, konsert serta pelbagai jenis gerai makanan tradisi. Keunikan dan kemeriahan acara besar-besaran ini mendapat liputan daripada pelbagai saluran media termasuk Discovery Channel serta diiktiraf sebagai salah satu perayaan terbaik di dunia. Baik, itu adalah laporan luar negara yang disediakan oleh Afiq dan akan kami terus bawakan dari masa ke semasa, terutamanya pada hari Khamis. Dan sekarang Rina, kita nak sapa mereka yang berada di Facebook MSI TV3. Ada komen-komen yang diberikan juga kan? Berkenaan dengan topik yang kita bawakan sebentar tadi, hak masyarakat untuk mendapat udara bersih. Ini daripada Adizi Aziz. Melarang merokok di sesetengah tempat itu baik, tapi hendaklah sediakan kawasan merokok yang sesuai. Barulah tiada yang nak curi-curi hisap. Dan larangan merokok larang merokok tapi ada jual rokok. Ini serba sedikitlah pandangan daripada Adizi, dan sememangnya kalau kita lihat bahawa setiap yang berlaku itu terpulang kepada diri sendiri. Disiplin diri, bak kata Cik Azrin sebentar tadi. Betul, dan kesedaran itu pun perlu dilakukan. Dan sekarang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan TV9 terpaling masak audition. Anda sekeluarga hebat memasak? Jom start uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9 saluran 149. Kami mencari 2 orang dalam satu kumpulan yang mempunyai hubungan kekeluargaan, berusia 18 tahun ke atas, dan yang paling penting, pandai masak. Rakam video kumpulan anda sedang menyediakan satu hidangan dan hantarkan bersama borang penyertaan yang terdapat di www.extra.com.my/terpaling masak. Tarikh tutup penyertaan 28 Februari ini. Tunggu apa lagi? Buktikan yang anda lah keluarga terpaling hebat di dapur yang kami cari. Terpaling Terpaling masak. Terpaling masak lah ni, okey? Terpaling hebat. Betul. Terima kasih banyak ke studi sumbangan kami dan terus menyokong kami di Malaysia hari ini. Esok ada perkongsian berkaitan dengan selepas 12 tahun dikurniakan cahaya mata. Dan jumpa lagi. Saya Hazrina Kasim. Dan Emi Suan, senyum selalu. Assalamualaikum. Biar aku lepaskan cinta.